Tajuk utama berita malam ini. Kerajaan Sarawak dan Persekutuan tanda tangani MOU tukar status Pelabuhan Bintulu. Sarawak akan tubuh lembaga pelabuhan pusat. Penyerahan semula Pelabuhan Bintulu lengkap tahun ini. Penampilan Kitaro dan Datuk Zainal Abidin bakal gegar RWMF 2024. Isteri Premier Sarawak agih bubur pedas, sumbangan masak Sarawak. Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fidas Matrang. Kerajaan Sarawak telah memulakan proses pengambil alihan semula Pelabuhan Bintulu dengan menandatangani perjanjian persefahaman MOU bersama Kerajaan Persekutuan hari ini. MOU bagi menukar status Pelabuhan Bintulu daripada Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Sarawak itu ditandatangani di Pejabat Perdana Menteri di Putrajaya pada Jumaat. Penandatangan bagi MOU itu melibatkan Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugan Bas yang mewakili Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak MIPD dan Menteri Pengangkutan Malaysia MOT Anthony Lok mewakili Kerajaan Persekutuan. Manakala Setiausaha Tetap MIPD Datuk Chiu Chiao sebagai saksi Kerajaan Sarawak dan Ketua Setiausaha MOT Datuk Jana Satiran Muniayan sebagai saksi Kerajaan Persekutuan. Detik penuh bersejarah itu turut disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg serta Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Hadir sama barisan Menteri Kabinet Persekutuan dari Sarawak, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Setiausaha Kewangan Sarawak Datuk Seri Dr. Wan Lizosman Wan Omar, Peguam Besar Negeri Sarawak Datu Safri Ali serta div-div kenamaan yang lain. Sementara itu, bercakap dalam sidang media selepas majlis MOU tersebut, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari berkata, Kerajaan Sarawak akan menubuhkan lembaga pelabuhan pusat bagi menguruskan semua pelabuhan di negeri ini. Kedua, kerajaan negeri akan menubuhkan satu pelabuhan pusat, Central Port Authority, di mana kita akan menguruskan semua pelabuhan yang ada di Sarawak seperti Pelabuhan Kuching, Pelabuhan Miri, Pelabuhan Tanjung Manis, Pelabuhan Sibu, dan ini akan kita urus bersama dengan Pelabuhan Bintulu nanti di bawah satu bumbung iaitu The Central Port Authority, dan ini akan memberikan impak kepada pembangunan ekonomi yang sedang berjalan di Sarawak, dan ia akan juga memberikan impak kepada ekonomi Malaysia keseluruhannya sebab kita adalah pengekspor banyak bahan sumber. Katanya semua pelabuhan di Sarawak akan membantu dalam membacu industri tenaga boleh diperbaharui yang sedang dilaksanakan di bawah Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. Tambah beliau, kerajaan negeri juga merancang untuk memperbesarkan Pelabuhan Bintulu selepas pengambil alihan itu kelak bagi menampung keperluan industri-industri baru seperti hidrogen yang sedang dibangunkan di bandar berkenaan. Memang ini ada selaras dengan tujuan kita dalam dasar PCDF 2030. Kerana sekarang ini kita sedang membangunkan industri yang agak baru, umpamanya hidrogen. Dan hidrogen ini menggunakan specialized terminal. Dan ini sudah tentu akan menjadi satu-satunya pembangunan yang harus kita laksanakan di kawasan itu. Dan dari sudut kargo memang ia akan bertambah dari sudut ekspor. Dan saya yakin bahawa dengan pengurusan di bawah Kerajaan Sarawak, kita dapat menyelaraskan semua sumber ekspor kita ke pelabuhan yang strategik. Dan itu adalah satu pelabuhan yang strategik. Sementara itu, Anthony Lok dalam sidang media sama memberitahu proses penyerahan semula Pelabuhan Bintulu dijangka lengkap sepenuhnya dalam tahun ini.
Katanya proses penyerahan semula itu akan dibawa ke Parlimen bagi memansuhkan Akta Pelabuhan Bintulu sebelum ia diserahkan kepada Kerajaan Sarawak. Selepas ini ada beberapa proses lagi yang perlu dilaksanakan. Yang pertamanya kita kena bawa ke Parlimen untuk memansuhkan Akta Pelabuhan Bintulu, sebab Pelabuhan Bintulu ini ditubuhkan di bawah satu Akta Parlimen pada tahun 1981. Jadi akta itu perlu dimansuhkan terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada pihak berkuasa pelabuhan di Sarawak. Yang keduanya, sebab Akta Pelabuhan Bintulu ini juga digunakan untuk dipanjangkan ke Pelabuhan Labuan. Pelabuhan Labuan masih kekal sebagai pelabuhan persekutuan. Jadi Pelabuhan Labuan itu akan dikeluarkan daripada Akta Pelabuhan Bintulu dan akan dimasukkan sebagai pelabuhan persekutuan di bawah Akta Pelabuhan Persekutuan. Dan beberapa perkara teknikal yang lain akan dibincangkan di antara Kementerian Pelabuhan Malaysia dengan Kementerian Infrastruktur dan Pelabuhan Sarawak. Beliau dalam pada itu yakin keseluruhan operasi Pelabuhan Bintulu akan diserahkan dan dilaksanakan sendiri oleh Kerajaan Negeri bermula tahun 2025. Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia RWMF 2024 bakal digegarkan dengan pemuzik terkenal Kitaro yang merupakan pemenang anugerah Grammy dan Golden Globe dari Jepun dan artis tersohor negara Dato' Zainal Abidin. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, kedatangan kedua-dua figura itu merupakan kelainan yang dibawa bagi menarik lebih ramai pengunjung ke RWMF 2024. Menurutnya, RWMF kali ini juga akan menampilkan kepelbagaian yang mempamerkan 68 pemuzik antarabangsa dari 14 negara bersama dengan 63 artis Malaysia. We are preparing for something like that. That is more looking at the line-up of performers. We expect to see more patrons, those that will be coming whether locally or those from outside. We have already get lots and lots of inquiries. Those that want to come over, I've got lots of friends who are already booking their flights just to be here around that time also. So we expect to be having more, and even the facilities at the rainforest site, we will be upgrading them to cater for all that, the toilets and all that. Yeah. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan Majlis Pelancaran RWMF 2024 di Kuching pada Jumaat. Dato' Sri Abdul Karim menambah tiket RWMF 2024 boleh didapati mulai April ini yang menawarkan pakej untuk 3 hari berharga RM635, manakala pas sehari dengan harga awal pada RM235, prajualan pada RM283 dan jualan pada pintu masuk pada RM333. Well, there is a slight increase of kalau tak silap saya about less 10, less than 20%. less than 20%, If you average it. which I feel is quite reasonable. Increased by less than 20%. Less than 20%. If you compare to Taylor Swift ticket in Singapore, or even the K-pop concert that was organized in Sarawak Stadium, the cost, one ticket is about 1,000 plus, the one near to the stage. This one is only 600 plus for 3 days, which come up to about 200 plus per day, which is very, very reasonable, I would say. You cannot, I don't think you can get this kind of ticket price. Even if you go to Java Jazz or other places in this region, you can never get this kind of pricing. Lebih menarik, RWMF 2024 edisi ke-27 ini terus mengorak langkah ke arah kelestarian dan pelancongan yang bertanggungjawab selaras dengan tema evolusi, sekaligus bertujuan untuk memberi inspirasi kepada perubahan positif untuk masa depan yang lebih baik dan lebih mementingkan alam sekitar. Sebanyak 500 pek bubur pedas diagihkan kepada pelajar institusi pengajian tinggi dan orang awam semasa program agihan bubur pedas dan penyampaian sumbangan ikhlas Maksak Sarawak sempena Ramadan 2024 di Yayasan Sarawak Kuala Lumpur pada Jumaat.
Pengagihan bau pedas itu telah disempurnakan oleh isteri kepada Premier Sarawak merangkap penasihat Majlis Kebajikan dan Sukan anggota-anggota Kerajaan Sarawak, Maksak Wanita Sarawak, Puan Sri Dato' Amar Jumaani, Tun Tuanku Bujang. Selepas menyempurnakan simbolik memasak bubur pedas, Puan Sri Dato' Amar Jumaani bersama hadirin lain mengagihkan juadah tersebut kepada orang ramai. Terdahulu, Puan Sri Dato' Amar Jumaani bersama Exco Maksak Wanita Sarawak diketuai Pengurusi Maksak Wanita Sarawak, Datin Amar Baduyah Bujang, menyempurnakan penyampaian sumbangan ikhlas Maksak Cares. Sumbangan berupa wang tunai dan kek lapis itu diserahkan kepada 28 orang kaki tangan yang bertugas di Pejabat Perhubungan Sarawak dan Yayasan Sarawak Kuala Lumpur. Ia merupakan inisiatif Maksak Wanita Sarawak dalam menyantuni kaki tangan semasa Hari Perayaan. Hari sama pengarah Yayasan Sarawak Mesal Abang Rosli serta isteri Noraini Adnan dan tetamu jemputan yang lain. Baik, sekian isi malam bersama saya Fidah Matrang. Sebelum mengakhiri berita, sila like, share and follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube untuk perkembangan berita terkini dari Sarawak. Sebelum mengakhiri buletin malam ini, saksikan sorotan program Agihan Bau Pedas dan penyampaian sumbangan ikhlas Maksak Sarawak sempena Ramadan 2024 di Yayasan Sarawak Kuala Lumpur pada Jumaat. #saluran informasi rakyat Salam UKAS.